إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan erti kata kita patuhi segala yang Allah Ta'ala suruh dan kita jauhi segala yang Allah Ta'ala larang. Kita mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita jauhi segala perkara yang boleh membawa kita membuat perkara yang syirik, bid'ah dan segalanya yang boleh membinasakan kita, menghancurkan kita dunia dan juga akhirat, yang boleh merugikan kita di atas dunia dan di akhirat kelak kita tidak memperolehi mana-mana hasil di depan Allah. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, pada hari ini, hari Jumaat, seringkali kita mendengar khutbah daripada khatib di mana-mana masjid di seluruh dunia demi untuk sama-sama kita selaku hamba kita memuhasabah diri, kita menegakkan ataupun membetulkan barang yang belok, ataupun kita memperbaiki perkara yang belum kita baiki. Kita mendidik dan juga mentarbiah ahli keluarga kita di rumah, masyarakat di tempat kita dan juga ahli kampung. Yang pentingnya kita selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman, umat yang dibentuk, yang dididik, ditarbiah mengikuti Al-Quran dan juga sunnah. Pada hari ini, hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, jangan kita merugikan masa kita sementara Allah Ta'ala masih lagi cinta dan sayang kepada kita selaku hamba, memberi peluang kepada kita, mengurniakan kita pelbagai kurnia dan juga nikmat-nikmat yang diberi kepada kita, khususnya nikmat kehidupan dan juga sihat tubuh badan. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita insaf. Kita melihat berlakunya perkara-perkara yang tidak baik, khususnya di tempat kita, di mana mereka yang bergelar anak muda, perempuan dan juga lelaki. Kalau lelaki di bawah umur 21 sampai kepada 30 ataupun belasan, begitu juga dengan perempuan. Anak perempuan yang berada di dalam rumah, kadang-kala tengah-tengah malam, pukul 9 sampai pukul 1 malam, berada di kedai naik motor gikok tu gikok ni, tanpa diusul periksa oleh kedua ibu bapa dia yang menjadi tanggungjawab kepada anaknya di depan Allah Ta'ala. Bagaimanakah kita nak kembali kepada tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dijaga sehingga kita umat akhir zaman. Adakah masa yang diberi kepada kita serta dengan kurnia nikmat lebih kurang 24 jam
Makan minum kita boleh, bini kita ada, anak kita pun kita Allah Ta'ala wi, harta pun kita ada, duit pitih pun kita tak biasa lagi minta dengan orang. Tapi di manakah kita selaku hamba berasa malu dengan Allah yang tidak pernah minta daripada segala pemberian dia, untuk kita merenung seketika masa kita nak mengerjakan ataupun kita nak bawa agama Allah seperti mana Nabi SAW. Sedia maklum bahawasanya kalau kita tinjau kepada sejarah seorang yang suka beramal, suka memperabdikan diri kepada Allah, yang tak padu kepada masyarakat, apabila dia mati, Allah Ta'ala tanya dia, mu nak masuk syurga dengan apa dia? Dia rakyat kata, aku nak masuk syurga dengan amalan aku ketika aku duduk di atas dunia. Allah Ta'ala kata, kalau mu nak beli syurga aku dengan amalan mu baik, Allah Ta'ala panggil malaikat, wak mari mizan, timenge kilo, untuk menimbang amalan dia dengan mata dia sebutir yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, boleh melihat di atas dunia. Nascaya apabila ditimbang mata dia sebutir dengan amalan dia lebih kurang 60 tahun, berat lagi mata yang Allah Ta'ala bui daripada amalan dia. Lepas kita nak beli syurga Allah Ta'ala dengan apa dia? Sedangkan amalan tidak boleh membeli syurga Allah Ta'ala. Kalau sekiranya kita hanya suka sekadar kata memperabdikan diri, tapi kita tidak peduli dengan masyarakat, hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, kembalilah kita kepada Quran yang mengajar kita. Kembalilah kita kepada Quran yang dibawa oleh Nabi SAW, mendidik para sahabat-sahabat dia sebelum daripada mati digelar ke ahli syurga. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, hak kita naknya kita sentiasa mendapat hidayat dan juga menjadi manusia yang bijak, menjadi manusia yang laba di dunia, menanam cocok tanah hasilnya di dunia untuk dia nak makan di akhirat, nak bawa harta yang dia cocok tanah dia kerja agama Allah untuk dia nak tebus syurga Allah Ta'ala dengan rahmat Allah, untuk Allah Ta'ala beri belas kasihan dia. Oleh kerana kita sentiasa 24 jam kita wi masa ruwet untuk Allah Ta'ala, untuk sama-sama kita kerja Islam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, satu ayat di dalam surah Ibrahim seringkali kita dengar dan juga kita mengaji. Sekarang kita duduk di dalam bulan Syakban, tidak berapa hari kita nak masuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Untuk gapo? Untuk kita didengarkan Al-Quran. Tapi hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, Quran hanyalah bukan sekadar kita mendengar. Quran bukanlah hanya sekadar kita mempelajari. Bahkan Quran yang Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mereka yang didengarkan kepada mereka ayat-ayat suci Allah, pengajian-pengajian yang dia mengaji tafsir, Allah Ta'ala nak fayattabi'una ahsana, mengaji, patut kita faham dan kita turut patuh dan juga kita patibak ayat Allah Ta'ala dengan baik. Barulah kita menjadi ulaikal ladzina hadahumullah, mereka-mereka yang dengar Quran, mengaji Quran, mengaji sunnah Nabi, mereka ikut dan juga mereka patibak. Bukan kata mengaji saja dak, nah behedah tapi tak sebuat. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, Jumaat pada hari ini kita nak jadi satu bekalan di dalam poket kita kelik rumah tadi. Keluar daripada masjid, kok mana apa aku faham 2-3 ayat hak aku dengar khutbah pada hari ini. Sama ada orang kecek dan juga orang dengar. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, manusia yang bijak, manusia yang mempelajari Al-Quran dan juga sunnah, dan dia ikuti, dia buat dengan baik. Manusia yang Allah Ta'ala rakyat kata sentiasa duduk di dalam hidayat dia, manusia yang sentiasa memperolehi hidayat dia, manusia yang dengar, faham, patut dia patibak. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, kita nak didik lagu mana sangkum dan juga rumah tangga di rumah kita, khususnya mereka yang ada anak lelaki dan anak perempuan yang berusia lebih kurang belas-belas dan juga tidak lebih 30 tahun.
Kalau kita tengok yang ada di dalam negara kita ni, kalau dulu masa saya kecil-kecil dulu, jarang nak tengok perempuan budak ngaji belasai tak pakai kain kelubung. Tapi lah ni kalau kita tengok 4-5 buah motor tu, sore pakai tudung dan 9 tak pakai tudung. Kalau kita tengok pemuda di tempat kita lah ni, duduk di dalam kedai kopi tak serupa dengan pemuda di zaman dulu. Oleh kerana dulu tak ada orang ngaji, tak ada orang sebat agama, tak ada orang ceramah. Dulu kita duduk, kalau kecek mudah-mudah, jauh dengan ilmu Allah. Tak ada orang ngaji tafsir dulu. Jarang kalau dengar orang ngaji tafsir kan, mula kata ngaji pelik selalu dah. Kalau dengar orang ngaji hadis zaman dulu, dia mau kata pelik selalu dah, wak mari benda-benda wak pasal baru. Tapi bakpo boleh dulu tidak seperti dengan zaman lah ni. Bahkan tok guru, ustaz duduk ceramah berketing di merata-rata tempat, diatur ke jadual-jadual program untuk gapo, untuk ceramah. Tapi ingat hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, kita kembali kepada Quran. Agama bukan sekadar hanya kita ceramah, kita khutbah, kita dengar dan juga kita kecek. Bahkan kita kena pikul tanggungjawab orang kecek dan juga orang dengar. Barulah kita boleh membentuk masyarakat yang lebih baik. Kalau kita tengok di hari ini, berapa ramai anak muda terbiar, lelaki dan juga perempuan. Kenapa tok-tok guru tidak mengambil sehat untuk kerja pasal kerja Nabi? Nah, tok guru ni kadang-kadang dia lebih pada orang lain lagi. Oleh kerana orang kecek ni dia akan dipersoal ke satu persatu yang keluar daripada mulut dia. Orang dengar seperti itu juga. Nah, kalau tak usah kerja agama, tak usah dengar dulu lagi. Nah, oleh kerana bahawa kita dengar Allah Ta'ala akan usus periksa kita. Kita sentiasa dengar khutbah, dengar pengajian di dalam YouTube, di dalam ceramah-ceramah agama. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, di dalam surah Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam telah menjadi contoh padomai kepada kita selaku ummah. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in. Cuba kita gambar tengok orang yang bergelar bapak di dalam rumah tangga. Apabila mu dengar ayat ni, mu faham ayat ni, mu kelik didik bini mu dan juga anak-anak mu di rumah. Nak didik balah mana? We kena dengan salure hak pasal Islam menurunkan Quran kepada kita selaku hamba. Islam adalah Quran lah membentuk kita dalam perjalanan hidup kita. Dunia sehingga kita mati di dalam kubur. Nak bentuk lagu mana anak isteri kita di rumah? Nak ambil peduli ataupun ambil peduli dengan masyarakat sangkum di rumah kita balah mana? Seperti mana Quran ajar kita di dalam Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam buat contoh teladan kepada kita selaku bapa, ayah di dalam rumah tangga, pemimpin di dalam rumah tangga. Apabila dikurniakan zuriyah, anak lelaki ataupun anak perempuan, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin. Ya Allah, dia tahu bahawasanya Allah yang menjadi kita selaku hamba. Askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in. Nabi Ibrahim ni nabi yang bijak, Khalilullah. Tapi cara dia membentuk, dia mendidik ahli keluarga dia, anak bini dia bertawakal kepada Allah. Dan kadang-kadang kita boleh anak mula-mula, anak kedua, anak ketiga tak biasa fakwi kepada Allah. Nah, kadang-kadang kita anak duduk dalam perut ni, kita tak dah program untuk dia ngaji situ, ngaji sini, boleh khijaga tu, khijaga ni. Nah, nak saing dengan siapa dia, nak duduk mana, dan nak naik motor gapo. Bapa boleh kita tidak kembali dengan ajaran al-Islam di dalam Quran. Nabi Ibrahim apabila dikurniakan zuriyah kepada dia Nabi Ismail, dia kali pertama dia doa dengan Allah, dia serah anak dia kepada Allah untuk Allah menjaga anak dia. Biwadin ghairi zi zar'in, di suatu tempat yang tidak, orang panggil kata kalau kita cocok tanah, kita tanah gapo pun tak hidup. Kalau kita tengoklah ni di kota Makkah Al-Mukarramah, kalau di dalam kitab sejarah dia kata di situ adalah satu pokok yang besar bernama Dauha. Nah, tak ada orang lalu lalang. Dia kecuali bini dia dengan anak dia. Tapi orang kalau dia faham agama, beriman dengan Allah seperti Nabi Ibrahim, dia ambil anak bini dia letak, walaupun dia yakin kata
ada bahaya, tak ada makan minum, tak ada hasil leh, tapi Allah kalau dia menjaga anak bini dia, akan teratur segala perkara yang ada di atas dunia. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah. Yang pertama, kita faham anak kita kepada Allah seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang kedua, Rabbana liyuqimus salah. Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, apabila menjaga anak bini aku, kamu jadikanlah mereka sebagai orang yang suka rajin semaya dan juga jaga semaya, supaya menjadi hamba yang suka memperabdikan diri kepada Allah. Menjadikan anak bini aku orang yang beriman, khususnya orang yang jaga semaya. Biasa tak kita minta di dalam keluarga kita. Yang pertama, biasa tak kita faham anak bini kita kepada Allah. Dan yang kedua, kita doa pula kepada Allah supaya mereka menjadi orang yang jaga semaya. Cuba kita tanya tepuk dada kita apabila kita klik di rumah, biasa ke tak? Sedekah Quran lebih kurang 1400 tahun lebih mengajar kita, mendidik kita. Siapa yang nak mula kalau bukan kita seorang yang bergelar bapa di dalam rumah tangga? Kita faham anak bini kita kepada Allah. Kita doa dengan Allah supaya mereka ini tergolong dari golongan orang yang jaga semaya. Barulah mari yang ke belakang. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Hei ya Allah, lepas pada menjaga anak bini aku, membentuk dia supaya mereka menjadi orang yang jaga semaya, membuatlah tempat ni jadi berkah, tempat ibadat. Setiap orang lalu di sini berasa sayang, berasa kasih, berasa nak mari pula, berasa nak buat rumah sini, berasa kelik, mengigar nak mari pula. Sebab tu orang pergi umrah, pergi haji, pergi sekali nak pergi pula. Oleh kerana berkatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Asal tak ada gapo sekarang. Dan asal tempat yang tidak ada cocok tanah. Kalau tanah gapo apa tanah kerah. Nah, tak hidup. Nabi Ibrahim doa pula dah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Warzuqhum minas samarat. Ya Allah, apabila tanah ni kerah, kita tanah gapo apa tak hidup, mengkurniakanlah limpahan rezekimu daripada buah-buah yang berlainnya jenis. We boleh makan belaka sini. We ada belaka makannya di sini. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah. Dalil sekarang kalau kita tanya orang pergi Makkah nak makan gapo ada belaka, tak kena tani. Dah, kadang-kadang buah yang tidak ada di rumah kita yang subur ada di Makkahul Mukarramah. Kadang-kadang lauk nasi yang tidak ada di rumah kita ada di Jabsa di kota Makkahul Mukarramah. Nak makan gapo ada belaka. Oleh kerana Allah Taala makbul permintaan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sedang pendengar Jumaat yang dirahmati Allah, sedang pendengar Jumaat yang dicintai Allah, khutbah yang pertama sama-sama kita mendengar satu kerata ayat di dalam surah Ibrahim. Sebuah pengajaran, sebuah pendidikan yang ditonjolkan kepada kita selaku lelaki yang bergelar bapa di dalam rumah tangga. Yang pertama, apabila dikurniakan kepada kita zuriyah, apabila dikahwinkan kita dengan seorang perempuan, jangan kita lupa kita kena berdoa, kena kiring, kena ya Allah Ta'ala pera bela anak bini kita. Dan yang kedua, selepas daripada Allah Ta'ala bela dia, kita minta ya Allah Ta'ala jadikan mereka orang yang jaga semaya. Oleh kerana semaya adalah tiang agama. Tidak ada semaya runtuh, hancur binasa rumah tangga kita. Molek muka lain pun tak jadi kalau tiang tak lurus. Dan yang ketiga, doa. Apabila Nabi Ibrahim doa dikurniakan limpah rezeki, makan minum, supaya tu orang kalau dia pergi perangai comel, jaga semaya, berjuruh kecek, tak buat, tak bohong, semua orang nak duduk dekat dia belaka. Orang nak sign belaka.
Dah kok mana pun orang tengok dia tu orang nak duduk dekat semua. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah. Satu pendidikan yang ditonjolkan kepada kita di dalam surah Ibrahim. Dan pada khutbah yang kedua, cuba kita kembali tengok di dalam surah Luqman. Luqman mengajar anak dia untuk menjadi satu gambaran kepada kita orang lelaki. Ya bunai, aqimus salah. Wahai anakku yang tercinta, yang aku kasih kepada anak. Nah, kita kacau bini ni. Natijahnya kita nak kepada zuriyah, nak kepada bakal anak kita sama ada perempuan ataupun lelaki. Kita sayang anak kita. Walaupun kita sibuk bekerja, tak ada tengok anak. Bini kita yang urus ke di rumah. Tapi kok mana pun di dalam hati kita tidak pernah kita luput, kita tinggal anak kita. Nah, kadang-kadang orang teh kita rasa serah hati. Dah orang murih ni kita serah dah, walaupun anak kita salah. Itu tanda kata kita sayang kepada anak. Nak jadi molek saya kepada anak, jadi seperti Luqman yang disebutkan di dalam surah Luqman. Balah mana? Ya bunai, hei anak yang aku cinta, aku sayang, aku kasih. Aqimis salah. Bentuk anak dia untuk mendirikan semaya, untuk menjaga semaya. Jangan pernah lupa. Umar ibn Khattab, khalifah yang kedua selepas daripada Abu Bakar. Kalau kita tengok sejarah Umar, salah seorang khalifah yang kedua, sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga, mubasyirin bil jannah, sentiasa mengejutkan anak dia tidur untuk bangkit semaya bersama-sama dia di tengah malam. Ni Umar bin Khattab. Gerak sama anak dia. Qum ila salah. Dia anak bini gerak sama. Dan juga Luqman, rakyat kata, "Hei anakku, aqimis salah." Selepas pada dia mendirikan semaya, jaga semaya, kena ingat kata dia tak pandai dengan setara tu. Nak tembus syurga Allah Ta'ala ni dengan amalan tak cukup. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Hei anakku, kamu kena bawa manusia, masyarakat, saing, tak kira lah, waris-waris di jalan kebaikan. Suruh untuk orang lain buat baik kata. Bukan kata buat baik sore. Tak biasa pikul tanggungjawab seperti dengan Nabi SAW. Nabi siapa tumpah darah, siapa kena pekang dengan batu, siapa kena maki, kena cicir, kena fitnah. Macam-macam Nabi. Kita agak selesa, boleh semaya, duduk dalam masjid agak tak ada gapo dah. Ikut dia lah masyarakat nak jadi balah mana pun. Nah, tapi Nabi dak. Nabi cinta kepada umat dia. Dalam Quran Luqman, apabila suruh anak dia jaga semaya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Hei anakku yang tercinta, kamu kena seru orang buat baik dan kamu kena teguh lari orang buat jahat. Nah, kita kena nasihat. Kita kena berani, kita kena kembali kepada Quran dan juga sunnah. Oleh kerana menjadi tanggungjawab bersama. Agama Allah Ta'ala agama rahmatan lil alamin. Tak kira kata jenis mana pun, kita kena sambil menasihati di antara satu sama lain dan meneguh di antara satu sama lain. Oleh kerana di dalam surah Luqman, semaya saja tak padat. Suruh ajak orang buat baik dan suruh lari orang buat jahat. Wasbir ala ma asabak. Dia rakyat belai-belai dah. Bagi siapa yang menjaga semaya, jaga agama Allah, bagi siapa yang seru orang buat baik dan lari orang buat jahat, kamu akan menimpa segala ujian daripada Allah. Wasbir ala ma asabak. Dan kamu kena sabar di atas ujian yang Allah Ta'ala nak uji kamu. Ingat hadirin jemaat yang dirahmati Allah, bagi sesiapa yang tidak menyeru orang buat baik dan juga melari orang buat jahat, dia tidak ada ujian daripada Allah. Bagi siapa mula tanah di dalam hati dia nak ikut agama Allah, nak patibat ayat Quran, nak seru orang tak molek jadi juru, nak lari orang tak juru jadi juru, dia akan diuji daripada ujian Allah. Oleh kerana di dalam surah Luqman kata wasbir ala ma asabak, kena sabar belai-belai. Atas apa? Atas ujian yang akan diuji kepada mereka. Siapa dia? Mereka yang semaya, suruh orang buat baik, teguh orang buat jahat. Inna dzalika min azmil umur. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala mengumpamakan di dalam Quran dia, balah ninglah, beginilah cara-cara azmil umur bagi para-para anbiya dan juga para-para rasul. Kerjaan dia jaga agama, suruh orang buat baik, jangan wi syirik, jangan wi terpesong daripada ajaran Allah,
Tak siri masuk neraka dan tegah segala perkara-perkara makan riba, dan buat zalim ke orang, curi duit pitih orang, makan barang haram, tak kira mengita anak dara orang. Dah satu hubungan yang tidak sah di dalam Islam, gawe anak tino yo tu dengan anak yatim yo ning naik mutus sekali gi situ gi sini. Apabila dia khidjah Nabi bila dia akan dia uji dan dia kena sabar di atas ujian yang Allah Taala nak uji dia. Beginilah Allah Taala kata cara-cara para anbiya dan rasul sebelum daripada kamu. Sekiranya kamu nak mengambil sihir untuk nak mengerja agama Allah seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.